KPM. Hai Irfan, apa Hai khabar? cikgu, sihat. Cikgu apa khabar? Sehat. Irfan Ya. belum cukup umur untuk mengundi kan? Dah cukup lah cikgu. Irfan dah 18 dah. 18 mana boleh mengundi? Siapa cakap cikgu sekarang ni umur untuk mengundi telah diturunkan daripada 21, sekarang ni 18 dah cikgu. Cikgu tahu saja cikgu nak uji kamu. Bagus Irfan telah melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai seorang warga negara Malaysia. Satu Hak tepukan mengundi, kepada. hak rakyat. Ya, bagus Irfan. Hai semua, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran DirecTV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan sama-sama dalam mata pelajaran pendidikan moral dan kita bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Kala Devi dari SMK Engku Hussein Semenyih, Selangor. Cikgu, apa khabar? Sihat? Sehat Irfan. Irfan sehat? Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama kita hari ini untuk slot menengah atas. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Kita perkenalkan dulu Cikgu Ilda Kamaluzaman dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Sehat Irfan. Ya, dan kita juga akan bersama dengan murid-murid dalam talian sekarang ini. Apa kata cikgu? Perkenalkan siapa anak murid cikgu? Ya, saya betul-betul sangat berbangga dengan anak murid saya ya kerana mereka bersama-sama kita pada hari ini dengan kesibukan mengambil peperiksaan dan sebagainya ya. Dan 4 orang anak murid saya pada hari ini, yang pertama ialah Sasi. Apa khabar Sasi? Okey, Sasi tak dengar. Baik, cikgu. Bagus Sasi. Yang kedua Jacinta. Apa khabar Jacinta? Khabar baik, cikgu. Khabar Okey, baik. Kritika, apa khabar? Khabar baik, cikgu. Dan Wishali. Apa khabar Wishali? Khabar baik, cikgu. Cikgu apa khabar? Sehat. Terima Bagus kasih. ditanya keadaan cikgu. Okey, Ya. kita bersama dengan 3 kuntung bunga dari seekor kumbang dari SMK Engku Hussein Semenyih, Selangor. Cikgu, Ya. tadi kita ada lihat satu gimmick. Kan ada seorang murid ni nama dia Irfan. Dah cukup umur cikgu boleh mengundi. Jadi apa kaitan gimmick tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita nak belajar tentang satu tajuk yang penting ya dari tingkatan 4 ya, iaitu dalam tajuk moral dan kenegaraan, hak dan tanggungjawab warga negara, iaitu 2, hak kita sebagai rakyat Malaysia dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Bagaimana kita nak melaksanakan hak dan juga tanggungjawab tersebut di negara ini. So itu tajuk kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, baiklah kita lihat ya. Baik. Di bawah tajuk ini ya, kita lihat dahulu apakah nilai-nilai yang berkaitan ya, sebab murid moral memang belajar tentang nilai ya. Dan bila kita sebut tentang hak dan tanggungjawab, semestinya kita bercakap tentang bertanggungjawab, iaitu memikul dan melaksanakan tugas dan juga kewajipan sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan patriotisme, rasanya mengapa kita guna patriotisme? Untuk kita menaikkan semangat cinta akan negara cikgu. Bagus ya, supaya bila kita menjadi rakyat yang baik, kita akan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Dan kita juga berterima kasih. Rasanya kepada siapa kita berterima kasih? Kepada negara kita, Okey. kepada semua orang, cikgu, masyarakat di Malaysia, Pemimpin kita dan sebagainya ya. Kita berterima kasih kerana menyediakan segala kemudahan dan juga infrastruktur untuk kita semua ya. Dan seterusnya kita juga mengamalkan nilai kebebasan. Kebebasan maksudnya kita mempunyai kebebasan untuk melakukan apa sahaja di negara tetapi termaktub kepada apa? perlembagaan. Undang-undang dan juga perlembagaan. Tak boleh buat sesuatu yang melampaui perlembagaan. Dan seterusnya hormat. Mestilah hormat kan. Hormat kita ada menghormati tokoh-tokoh pemimpin negara dan juga kita perlu menghormati undang-undang dan juga perlembagaan. So nilai-nilai ini sangat sesuai untuk tajuk kita pada hari ini ya. Dan kita lihat ya. Apakah itu maksud hak? Okey, hak ini perkataan yang sangat penting. Kita selalu cakap, ini hak saya. Okey, saya nak ambil ini sebab ini hak saya. Ini Tapi hak apa saya. maksud hak? Hak ialah kuasa atau atas sesuatu ya, kuasa atas sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut peraturan dan undang-undang negara. Kalau kita lihat anak, siapa berhak ke atas seorang anak?
ibunya cikgu, Ibu, bapanya. bapa, betul tak? So kalau kita kata hak kita, siapa yang ada hak untuk bersekolah di negara ini? Anak-anak kita cikgu. Semua anak-anak mempunyai hak untuk pergi ke sekolah. Betul. Maksudnya bila mereka berumur 4 tahun, 5 tahun, kita daftarkan mereka ke sekolah dan itu hak mereka untuk pergi ke sekolah. Dan tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak-anak pergi ke sekolah. Ya. Seterusnya kita lihat apakah pula maksud tanggungjawab. Okey, dalam nilai kita sebut bertanggungjawab. Tapi dalam starter ini kita kata tanggungjawab itu kesanggupan. Kesanggupan siapa? Warga negara. Okey, warga negara untuk melaksanakan tugas. Kita ada banyak tugas ya. Kalau murid tugasnya lain, kalau guru tugasnya lain, kalau peguam tugasnya lain. Kalau apa-apa tugas saja kita ada tanggungjawabnya berbeza. Dan kewajipan sebagai anak, kewajipan sebagai ibu, kewajipan sebagai bapa, kewajipan sebagai pemimpinnya berbeza ya dalam menjaga kedaulatan negara. Apa maksud kedaulatan di sini ialah nama baik negara. Saya dah banyak kali ingatkan kepada anak-anak murid saya, kedaulatan negara merujuk kepada cara kita menjaga imej negara kita, nama negara kita supaya nama negara kita tidak rosak ya. So kita perlu bergerak ke arah tersebut ya. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat. Kita nak melihat satu video ya. Video itu cikgu nak tunjukkan dalam buku ya. Dalam Boleh buku, tak? cikgu? Ya, dalam buku. Muka surat berapa, cikgu? Muka surat 114 ya. Okey, Tolong Irfan buka. bukakan So dulu, muka cikgu, surat 114. Saya nak berkongsi ini dengan semua ya yang menonton kerana buku teks ini boleh digunakan untuk mengajar ya. Jadi kalau kita lihat di situ di dalam tajuk ini kita ada 3 video ya. 3 video dan hari ini kita akan lihat satu video. Kita akan menyentuh tentang satu video yang berkait rapat dengan hak dan saya nak anak-anak murid yang ada di sini menonton sebab cikgu ada soalan selepas menonton. Dah bersedia? Okey, cantik. Jom kita Boleh kita saksikan. lihat video. Kita lihat dan saya akan terangkan sedikit sebab dia ada background music. Okey, teruskan. Ni daripada buku teks ya. Kalau lihat seorang murid lelaki. Okey, apa dia berpakaian apa tu? Baju sekolah, cikgu. Baju sekolah, nampak kemas. Nampak kemas, nampak segak. Nampak gembira. Nampak gembira nak pergi sekolah. Dia nak pergi ke? Mencari kelas ke, cikgu? Rasanya dia mencari kelas. Okey. Okey, kita lihat dia sedang mencari kelas. Kenapa kosong sekolah ni, cikgu? Itulah kita kena tengok ya mengapa kosong ya. Mana pergi semua orang? Dan pelajar ini menaiki tangga untuk nampak tak sekolah dia cantik. Sangat bersih, sangat cantik dan dia dah sampai mencari kelas kita Muka lihat. teruja, cikgu, mencari kawan-kawannya mungkin, mencari guru kelas. Dan dah masuk ke kelas. Dan dah duduk. Sekarang dia mengucapkan selamat sejahtera ya kepada guru yang datang, seorang murid yang sopan. Murid-murid faham ke video ni cikgu tengah bercerita? Okey, sekarang kamu tengok. Ini cara murid datang ke sekolah, terus masuk ke sekolah dalam bilik darjah. Jangan duduk di merata tempat ya. Dan dia mula pun bersedia untuk belajar. Nampak? Dia dah terus buat kerja, cikgu ya. Ya, kalau budak kita tanya buku terus terlupa bawa buku. Nampak? Kita elakkan perkara itu, bawa buku pergi sekolah. Tapi murid-murid saya bukan macam tu. Memang bagus ya. Okey, dan dia berbual dengan kawan-kawan dia dekat situ. Ada kawan. Nampak tak dia berbual-bual, bertanya kepada kawan-kawan dan sebagainya. Tengok. Kalau tak pasti, kita cuba tanya kawan sebelah kan, cikgu? Okey. Baik. Okey, sekarang ni murid itu sedang berada di meja batu, cikgu. Ya. Tengok ustaz sekolahnya masih melakukan kerja rumah, saya dia rasa. membuat kerja rumah ya. Kita lihat dia membuat kerja rumah. Bagus, ini memang murid yang sangat bagus ya. Okey, kita lihat. Masih tersenyum riang, cikgu. Kita nak tengok apa perkara yang berlaku di sebaliknya. Dan dia pun, ini petang, rekreasi. Dah tukar pakaian, cikgu. Pakaian sukan sekarang ni. Rekreasi dan dia pergi untuk bersukan. Okey? Baik. Alright, kita nampak dia. Okey, memanaskan badan dulu. Memanaskan badan, berlari. Ini aktiviti kurikulum di sekolah. Pada waktu petang, cikgu. Ni murid-murid saya ni, berapa orang pergi aktiviti kurikulum di sekolah ya? Kalau buat Sasi, Jacinta, ada pergi tak aktiviti kurikulum di sekolah? Ada, cikgu, ada angguk. Ada, angguk. Okey. Dan tiba-tiba, apa yang sedang berlaku? Semua kita nak tunggu ni, kena tengok, perhati betul-betul. Semuanya macam reverse kan? Berbalik ke belakang, kita lihat. Dan kita lihat dia tutup mata dan apa yang berlaku. Di mana dia berada sekarang? Semuanya gelap. Tengok. Okey. Damal tak dapat bayangkan suasana sebenar di sekolah kerana apa? Kerana
Dia tiada peluang untuk itu. Dia tengah mengemis, nampak? Okey. Okey. Tengok video ni ya. Baik, siapa boleh terangkan apakah yang berlaku dalam video ini? Ya. Wah, agak banyak Boleh hati saya cikgu. cuba, cikgu? Ya, Wishali, cuba Silakan Wishali. Wishali. Terangkan Wishali. Dilema dalam video ini ialah seorang kanak-kanak lelaki membayangkan dirinya hadir ke sekolah untuk belajar dan berinteraksi dengan kawan-kawan dia dengan mesra sekali. Malangnya, dia hanya bermimpi kerana pada hakikatnya dia mengemis di tepi jalan, cikgu. Kesian ya. Okey, siapa boleh sambung tentang apa perasaan kamu bila menonton video ini? Ya. Siapa boleh tolong? Saya, cikgu. Ya, Sasi. Terima kasih, cikgu. Saya berasa sangat sedih dan marah. Ini kerana mengikut Akta Perlindungan Kanak-kanak Ibu Bapa, sepatutnya hantar anak mereka ke sekolah untuk belajar. Kita perlu mengambil inisiatif untuk membantu kanak-kanak seperti ini untuk pergi ke sekolah. Itu sahaja, cikgu. Ya, okey. Jadi, apakah hak yang dibincangkan di sini? Ya? Siapa boleh bantu? Silakan yang mulia cikgu. Ya, Jessica. Okey, sebenarnya terdapat hak yang diperuntukkan dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak. Satu daripadanya ialah hak untuk mendapat pendidikan. Pendidikan penting untuk menjamin masa depan kanak-kanak. Negara memerlukan pewaris yang bukan buta huruf tetapi celik akal dan celik IT untuk memajukan negara. Ya, bagus ya. So inilah yang kita tonton hari ini ya. Jadi macam mana? Okey? Okey cikgu, sebab saya rasa bercampur bau. Sebab awal tadi saya seronok melihat murid tadi, tetapi apabila rupa-rupanya murid tadi hanyalah bermimpi kerana tidak mendapat akses kepada pendidikan, itu merupakan satu perasaan yang cukup hibur dan sedih, cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh berikan ganjaran kepada murid cikgu yang jawab tadi, cikgu. Kita ada Jacinta, Sasi dan juga Wishali. Berapa ganjaran cikgu Kalau bagi? saya on the spot mereka menjawab, saya akan bagi mereka 5 bintang. Memang 5 bagus. bintang. Berikan tepukan dulu. Tiga-tiga mereka dapat 5 Okey. bintang. Baik, sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4, dan kita sekarang ini akan memahami lagi bagaimana hak seseorang warga negara Malaysia itu dan apa yang perlu dilakukan sebagai tanggungjawab. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Baiklah, kita ada banyak hak, banyak tanggungjawab, tapi di tingkatan 4 murid-murid diajar tentang 5 perkara yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab. Dan oleh kerana murid-murid moral memang kita galakkan membuat pembelajaran berasaskan sekolah, that means kita beri mereka pembelajaran di rumah dan mereka kena buat pembentangan dan sebagainya. Saya sudah pun memberikan tugasan kepada anak-anak murid saya hari ini untuk membuat pembentangan ya untuk segmen ini. Jadi saya rasa mereka dah bersedia. Jadi kita lihat ya tajuk ini. Apakah hak dan juga tanggungjawab seorang rakyat Malaysia? Siapa boleh mulakan? Saya, cikgu. Ya, Silakan Jacinta. silakan. Terima kasih, cikgu. Saya ingin memberikan penerangan tentang perkara 5 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh tentang kebebasan diri. Ya. Cikgu, di Malaysia, setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk melakukan perkara yang kita suka asalkan tidak melanggar undang-undang. Ya. Maksud hak kebebasan diri ialah tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Ini bermaksud kita mempunyai tanggungjawab untuk memelihara diri sendiri dan nyawa orang lain kecuali mengikut undang-undang. Itu saja, cikgu. Ya, kebebasan diri ya, maksud kebebasan diri. Nanti saya akan terangkan selepas mereka pembentangan ya. Bagus Jacinta. Siapa lagi nak bentang yang kedua? Silakan mungkin perkara yang lain pula. Perkara Cikgu. berikutnya, ya Sasi. Sasi. Terima kasih, cikgu. Saya ingin menyentuh tentang perkara 6 dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu
keabdian dan kerja paksa dilarang. Okey, keabdian dan kerja paksa, okey. Cikgu, segala bentuk kerja paksa adalah dilarang, tetapi melalui undang-undang, Parlimen boleh membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Contohnya, apabila murid-murid sekolah selepas SPM diwajibkan untuk menyertai program latihan khidmat negara, mereka boleh diminta untuk menghadiri program latihan khidmat tersebut. Ini yang dikatakan mengikut peruntukan undang-undang, tetapi kita tidak boleh memaksa golongan seperti kanak-kanak untuk bekerja kerana mereka perlu pergi ke sekolah. Selain itu, antara tanggungjawabnya ialah kita tidak harus menindas golongan pekerja dengan memberikan layanan yang adil kepada semua pihak. Itu sahaja, cikgu. Ya, bagus. Dia menyentuh tentang hak kanak-kanak dan juga menyentuh tentang pengabdian, Betul, hak kerja pekerja. paksa. Pernah tak pergi terlibat dengan PLKN? Tak pernah, cikgu. Tak sempat ya, Tak sebab sempat, saya rasa murid-murid saya dalam 10 tahun dahulu mereka memang terlibat dalam program latihan khidmat negara, diwajibkan ya, kecuali mereka ada masalah kesihatan dan apa-apa kerja lain. So ini yang kita kata yang mengikut perundangan ya, boleh ya. Okey, bagus ya. Sasi, siapa nak menerangkan yang berikutnya? Bishali? Boleh saya teruskan, cikgu? Ya, Bishali. Teruskan, Bishali. Cikgu, izinkan saya menyentuh perkara 8 iaitu kesamarataan. Okey. Kesamarataan bermaksud semua orang iaitu rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang ya, berhak mendapat perlindungan. Ini bermaksud tanggungjawabnya ialah kita tidak boleh bersikap diskriminasi kepada mana-mana pihak atas alasan agama, kaum ataupun jantina. Yang saya faham, cikgu, jika kita dihadapkan di mahkamah, kita tidak boleh diberi hukuman yang berbeza atas kesalahan yang sama berdasarkan jantina, agama ataupun kaum. Sama juga layanan yang diberikan oleh kerajaan juga perlu sama. Ini juga yang dimaksudkan kesamarataan, cikgu. Ya, bagus. Bolehkah saya menyentuh tentang perkara 13 iaitu hak terhadap harta, cikgu? Ada satu lagi ya. Okey, teruskan Bishali. Ya. Cikgu, negara kita mengamalkan demokrasi berperlembagaan di mana semua orang mempunyai hak untuk memiliki harta dengan cara yang betul ya. Kita tidak boleh rampas harta-harta tersebut untuk apa-apa tujuan tanpa kebenaran mereka. Jadi, hak terhadap harta bermaksud tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Ini bermaksud, cikgu, jika kita diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt ya, harta kita tidak boleh dipegunkan dan disita oleh kerajaan mengikut prosedur. Oleh itu, apabila kita memiliki harta seperti rumah, tanah, wang dan sebagainya, kita mempunyai tanggungjawab kita tersendiri. Tanggungjawabnya ialah kita perlu membuat pengisytiharaan harta dengan membayar cukai. Setiap warga negara mempunyai tanggungjawab untuk membayar cukai, cikgu. Itu sahaja daripada ya, saya. Bagus saya setuju, ya. Bishali. Informasi yang sangat menarik ya. Dan padat. Sangat padat dan bagus ya. Okey, saya akan terangkan nanti ya. Boleh, sekarang cikgu. kita teruskan, tinggal kita nak. Okey, Kitika. Sorry. Ya, silakan. Silakan. Kita habiskan pemutakan ya. Tak dengar. Mikrofon. Terima kasih, cikgu. Silakan. Saya ingin sentuh tentang perkara 10 dalam Perlembagaan Malaysia. Setiap rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk bercakap, berimbun dan berpersatuan, cikgu. Kebebasan ini tertakluk dalam fasa 2, 3 dan 4 Perlembagaan Malaysia. Ini bermakna tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan juga bersuara. Tetapi, cikgu, kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan dengan menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang salah. Boleh menggunakan isu-isu yang tidak baik seperti perhimpunan Arab boleh menjejaskan keharmonian negara. Kita juga bertanggungjawab kita dalam hal ini ialah kita perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa di bawah mengadakan perhimpunan. Sekarang, cikgu, kalau kita boleh mengadakan apa-apa majlis dan sebagainya, kita perlu pergi ke balai untuk mendapatkan kebenaran untuk mengadakan majlis tersebut kerana mengumpulkan ramai orang. Contohnya, majlis perkahwinan, perayaan di kuil dan sebagainya, cikgu. Itu saja, cikgu. Ya, bagus ya.
Irfan tahu ke kita perlu mendapatkan kebenaran ya kalau nak mengadakan perhimpunan Tahu, di cikgu. So ini juga satu hak ya. Kita boleh berhimpun tapi mesti mengikut peraturan ya. Terima kasih kepada keempat-empat yang membentang. Kalau Irfan kita boleh bagi 5 bintang untuk semua? Saya setuju, cikgu. 5 bintang buat kesemuanya. Tahniah. Tahniah ya. Okey, Tapi cikgu. sekarang saya nak terangkan ya. Ya. Saya nak terangkan Kita mulakan kepada dengan perkara 5, murid-murid cikgu. tadi. Okey. Perkara yang disebutkan tadi, yang pertama ialah kebebasan diri ya. Kebebasan diri, kita tidak boleh membunuh. Ini maksudnya tidak boleh nyawanya diambil. Suka-suka kita tak suka muka seorang, kita membunuh tidak boleh Tak ya. boleh. Nyawa Dilarang seorang sama itu tidak sekali. boleh dilucutkan. Tengok istilah tu istilah zaman dulu ya, tidak boleh lucutkan kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya kalau orang itu bersalah, dia buat kesalahan sesuatu dan dia dikenakan hukuman macam mengedar dadah, dikenakan hukuman gantung sampai mati, dibenarkan. Hanya mahkamah yang ada hak untuk buat tersebut ya. Jadi kita tanggungjawab kita ialah nombor satu, kita tak boleh bunuh diri. Percubaan, kalau bunuh diri kita dah mati lain cerita. Tapi kalau kita bunuh diri tapi tak mati, kita selamat, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Dan kita juga tak boleh membunuh orang lain. Bukan kata manusia saja, binatang pun kita tak boleh bunuh ya. Akan ada hukuman. Ya, kita akan dikenakan hukuman ya. Kita lihat yang berikutnya ialah hak dan tanggungjawab dari segi keabdian dan juga kerja paksa. Sekarang ni kita lihat ya, orang yang bekerja semua mengikut prosedur-prosedur dan dia ada bila kita dapat kerja kita diberikan satu syarat-syarat dan sebagainya. Jadi kita tak boleh ya menggunakan, kadang-kadang kita terbaca di akhbar ada sekumpulan pekerja yang dikunci, tidak diberikan kebebasan dan sebagainya. Ini adalah salah ya, dan termasuk juga kanak-kanak tidak boleh dijadikan buruh paksa ya. Mereka perlu berada di sekolah ya. Kanak-kanak hak mereka sangat istimewa ya. Mereka perlu ke sekolah, mereka perlu mendapat pendidikan. Jadi sehingga umur 17 tahun murid mereka wajib berada di sekolah ya. Dan kita tak boleh menindas golongan pekerja. Tidak kira di mana kita berada, kita tak boleh menindas mereka ya. Berikutnya kita lihat ialah hak terhadap harta. Ada rumah dah ke? Belum lagi, cikgu. Kereta? Masih muda. Ada? Kereta. Kereta beli sendiri ke atau dihadiahkan? Beli sendiri. Pakai duit sendiri kan? Ya. Ini maksudnya kita boleh memiliki harta dengan cara yang betul. Sebab tu kita buat peristiaran harta. Tadi disebutkan peristiaran harta. Maksudnya dari mana punca kita dapat harta tersebut. Kalau saya mewarisi rumah daripada datuk atau nenek saya, mesti ada bukti macam mana saya warisi. Tiba-tiba gaji 1,000 tapi kita beli Mercedes Benz ke atau kereta yang mahal-mahal, orang akan tanya dari mana sumber, supaya kita menjauhi perkara-perkara seperti rasuah dan sebagainya ya. Jadi kita perlu mengisytiharkan harta dan juga bayar cukai. Yang ini ramai sebenarnya yang kurang cakna tentang kewajipan untuk kita membayar cukai sebenarnya, cikgu kan? Bulan 4 kan selalu kita kena selesaikan ya pembayaran cukai ya. Jadi saya pun dah pesan dekat anak-anak murid saya, apabila dah mula bekerja, ini perkara penting yang kita kena buat ya. Dan berikutnya kita lihat pula tentang kesamarataan. Di Malaysia semua orang sama rata ya. Semua orang sama rata. Tak kira agama atau bangsa, ya, cikgu, kita kan? tak boleh kata kalau seorang wanita, seorang lelaki membunuh, kita tak boleh kata dia perempuan jadi kita boleh bebaskan dia. Tak boleh ya. Jadi ada banyak perkara ya. Jangan buat diskriminasi ya. Jadi kita kena layan dengan sama rata. Ini yang kita kata kesamarataan. Dan perkara akhir ialah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Tadi saya suka contoh yang diberikan ya oleh Jacinta, bukan Jacinta, Kritika yang dia kata kalau nak buat kenduri kahwin dan sebagainya pun perlu dapat kebenaran, sebab kita kumpulkan ramai orang. Ada yang jemput sampai 1,000 orang. Okey, perarakan Taipusa, Maudur Rasul, Bisak dia semua perlu dapat kebenaran sebelum kita mengadakan, supaya pihak polis boleh memberi perlindungan ya. Mereka akan datang jaga, beri perlindungan supaya rakyat selamat. Sebenarnya penting untuk keselamatan rakyat. Jadi kita perlu mendapatkan kebenaran ya. Okey. Jadi kita dah sampai ke bahagian hak dan tanggungjawab yang telah dibentangkan oleh anak-anak murid saya dengan sangat bagus ya. Jadi saya sangat bangga kerana mereka dapat membentangkan dengan bagus ya. Betul, cikgu. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di negara kita. Jadi hak kita adalah berdasarkan limitasi yang dikeluarkan melalui Perlembagaan Persekutuan, cikgu ya. Bukannya mutlak ya. Hak kita ada limitasinya. Undang-undang, batasan undang-undang. Baik, okey, terima kasih cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM Pendidikan Moral.
Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk pendidikan moral, dan sekarang ni kita akan fahami tentang kepentingan hak kita dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Jadi Cikgu Devi, jom kita mulakan. Okey, kita teruskan ya. Jadi kita lihat ya, tajuk kita hari ini nanti ialah tentang pertahankan hak dan juga kita laksanakan kewajipan. Hak dan bagaimana kita melaksanakan kewajipan ya. Untuk itu saya nak anak murid saya membacakan apa yang saya dah sediakan di sini ya. Okey, mula-mula kita lihat hak ya. Siapa boleh bacakan hak yang pertama tu dulu, yang awal? Silakan anak murid Cikgu. Ya. Okey, Kirtika. Kirtika ya. Antara kepentingan hak rakyat dipertahankan. Pertama, kita dapat mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan sejagat. Ya. Selain itu, kita juga dapat mengelakkan perselisihan tuan dan antara kaum. Dengan ini dapat merapatkan jurang antara kaum. Saya rasa itu saja, Cikgu. Okey, kamu dah bacakan yang pertama. Ada yang nak menyambung? Ya, yang seterusnya pula. Cikgu, Ya, terima kasih. ada lagi cikgu kepentingan A sebagai warga negara. Kita dapat mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku kerana perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Ya. Selain itu, A juga penting untuk meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat dan ini akan menjamin kebebasan hak asasi warga negara dalam semua aspek kehidupan seperti kebebasan agama dan sebagainya. Ya. Itu sahaja, cikgu. Okey, so ini adalah hak. Apa kepentingan hak ya? Hak untuk mewujudkan kemakmuran dan keamanan ya. Maksudnya rakyat dapat hidup dalam aman. Kalau kita tak ada hak mana kita pergi pun kita rasa macam kita ni macam menumpang, kita tak ada hak. Selamat, kan? Ya, rasa tak selamat. Kita nak pergi makan pun kita perlu dapat kebenaran. Boleh tak saya masuk? Dia lainlah masa PKP lain kan, tapi ini kita rasa macam kita tak bebas. Macam sekarang kita pergi mana-mana pun kita boleh pergi ya. Kemudian boleh mengelakkan perselisihan faham antara kaum sebab orang tak persoalkan. Okey, kaum ini tak boleh masuk ataupun kalau perempuan tak boleh masuk, tak ada macam tu. Jadi bebas boleh bergerak ya, dan oleh itu boleh merapatkan jurang antara kaum dan mengelakkan diskriminasi ya. Diskriminasi kita takut kerana diskriminasi berlaku berdasarkan kaum tak baik, agama tak baik dan sebagainya ya. Dan ini juga boleh meningkatkan taraf hidup sosial kerana kita ada kebebasan untuk buat sesuatu dengan berani ya, dan boleh menjamin kebebasan hak asasi warga negara ya. Kita lihat pula yang kedua ya. Itu apakah kepentingan tanggungjawab kepada kita ya. Siapa nak cuba baca? Saya nak cuba, Cikgu. Vishali, silakan. Ya, Vishali. Antara tanggungjawab rakyat ialah pertama sekali melestarikan alam sekitar. Ini bermaksud, Cikgu, semua rakyat mempunyai kewajipan untuk menjaga flora dan fauna di negara kita. Ya. Kita haruslah mengelakkan perbuatan yang merosakkan alam seperti pembakaran terbuka, pembuangan sampah di merata-rata tempat, penebangan pokok secara haram tanpa had dan perburuan haiwan. Akhir sekali, kita perlu menyokong dan memastikan semua dasar kerajaan yang berkaitan mempunyai hak dan tanggungjawab dapat berjalan dengan lancar. Itu sahaja, Cikgu. Ya, bagus ya penerangan yang diberikan oleh Vishali sebab kita menyentuh tentang alam sekitar juga. Alam sekitar, flora, fauna kita perlu jaga. Jadi perburuan haram semua kita tak boleh buat. Itu kewajipan kita ya. Dah dimasukkan juga dalam silibus kali ini ya. Dan seterusnya akhir sekali siapa nak baca? Saya, Cikgu. Ya. Selain yang disebutkan oleh Vishali, setiap rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk menunjukkan kesetiaan yang tinggi kepada negara. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menjatuhkan imej dan kedaulatan negara seperti mengedar dada. Rakyat juga bertanggungjawab melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek. Rakyat juga mempunyai kewajipan membantu pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang stabil. Itu sahaja, Cikgu. Ya, bagus ya. Jadi kita lihat ya, kita ada hak, kita ada tanggungjawab. Tapi kita juga ada kepentingan untuk melaksanakan semua dengan baik. Supaya yang hujung tu sekali, yang mereka sentuh tadi, membangunkan ekonomi sosial dan politik yang stabil. Okey, negara kita memang terkenal sebab negara kita masih aman damai walaupun kita ada pelbagai penduduk pelbagai bangsa dan sebagainya. Ya, kita lihat. Okey, baik. Seterusnya kita lihat ya, ini saya nak semua murid dengar ya, dan kita lihat apa berlaku ya jika kita mengabaikan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Pertama kepada diri ya, kita akan tersisih daripada masyarakat. Kita tak menghormati hak orang lain. Jadi orang akan sisihkan kita.
Okey, kemudian dipandang rendah oleh masyarakat. Bayangkanlah kalau saya nak masuk ke satu premis kedai dan saya tidak dibenarkan masuk kerana you tak boleh masuk kerana you perempuan. Jadi orang akan bercakap kenapa saya tak boleh masuk. Sekarang kita ada kalau kereta api kereta api kan komuter kita ada coach untuk perempuan kan. Kita tak boleh kata okey saya tak mau terima. Saya nak masuk juga dalam coach perempuan. Jadi kita akan dipandang rendah. Bayangkanlah semua perempuan tiba-tiba seorang lelaki masuk ke dalam coach tu akan dipandang rendah ya. Seterusnya boleh berlaku perselisihan faham dalam masyarakat dan boleh mengancam keselamatan masyarakat. Dia boleh mengancam keselamatan kerana kita tak hormat kepada peraturan. Kita tahu tak boleh membunuh. Kan tadi kita kata kebasan dia tak boleh membunuh. Tapi kita tak mau ikut peraturan. Jadi suka saya lah, saya tak suka saya bunuh dia. Tak boleh. Ya. Jadi ini juga mengancam keselamatan. Itu kesan ya. Dan akhir sekali ini bawa kesan kepada negara. Apa berlaku? Orang akan bercakap buruk. Malaysia dia tak ikut, mereka tak hormat hak, mereka tak ikut kewajipan. Jadi imej negara boleh tercemar kedaulatan terjejas, cikgu. Ya. Banyak aktiviti boleh terjejas, pelancongan, pelaburan asing akan terjejas dan semangat patriotik akan berkurang. Saya dapati berbanding dengan kami orang zaman-zaman dululah 80-an 60-an semangat patriotik kami sangat tinggi walaupun kami tak ada banyak kemudahan dan sebagainya tapi kami semangat cinta kepada negara kami sangat tinggi. Saya nak semangat ini kembali kepada anak-anak muda yang ada. Kita teruskan, kita sayang negara kita, buat sesuatu untuk negara kita Dan tanggungjawab apa berlaku jika kita mengabaikan tanggungjawab pula? Tadi hak kan. Apa berlaku jika kita mengabaikan tanggungjawab kepada diri? Satu, hak asasi kita hilang. Kita tak laksanakan, tak pergi mengundi, kita sendiri hilangkan hak. Betul tak? Betul. Kemudian berlaku diskriminasi kepada diri, kita kata, negara ni tak apa, saya tak dijaga, hak saya tidak dipertahankan. Tuding jari ke orang lain tapi kepada sebenarnya diri sendiri. Sebab tu bila tuding jari satu saja ke orang lain, empat patah balik kepada kita. Kemudian dari segi masyarakat, taraf hidup rakyat terjejas sebab kita sangat memilih, kita sangat berkira, jadi taraf hidup kita tak meningkat dan hidup tidak sejahtera. Setiap masa kita mengadu, itu tak betul, ini tak betul. Kita tak mau buat tanggungjawab kita. Orang kata belajar bersungguh-sungguh dapat keputusan yang baik tapi kita tak mau. Lepas tu kita kata, kenapa saya tak dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran? Itu maksudnya Dan negara pula, kestabilan negara boleh tergugat. Kita tidak mahu berada dalam situasi di mana kita berada di negara yang tidak selamat. Kita tak nak orang cakap, setakat ni negara kita sangat selamat dan masih bagus aman, Dan takbir urus pentadbiran boleh kucar kacir jika berlaku rakyat mengabaikan tanggungjawab Okey, sekarang kita teruskan kepada bahagian menjawab soalan. Okey, saya sediakan satu soalan struktur untuk hari ini Irfan Dan lihat gambar di sini Gambar ni saya ambil daripada buku teks juga. Okey, iaitu kanak-kanak orang asli. Pernah berjumpa? Pernah, cikgu. Suka semai saya pernah jumpa. Pengalaman saya di sekolah saya ada ramai anak orang asli dan mereka adalah golongan yang sangat-sangat manis, sweet. Mereka sangat suka dengan cikgu sebab saya rasa ramai orang asli dia belajar moral juga dengan saya dan memang saya suka. Sampai sekarang walaupun mereka dah tinggalkan sekolah, mereka masih rapat dengan saya. Jadi orang asli adalah anak pribumi di negara ini dan mereka mempunyai banyak hak Jadi kita nak lihat apakah 3 hak orang asli negara ini. Siapa boleh bantu jawapan ini? Wah, kita dah pernah buat yang termaktub dalam perlembagaan. Sasi straight angkat tangan Sasi. Silakan Sasi. Terima kasih cikgu. 3A orang asli di negara kita ialah A untuk mendapat pendidikan seperti kanak-kanak lain. Saya setuju. Lagi Sasi. Selain itu, A untuk mendapat semua kemudahan infrastruktur seperti yang dinikmati oleh semua rakyat. Seterusnya, mereka mempunyai A untuk memiliki tanah asal dan tidak boleh dirampas. Itu sahaja, cikgu. Terima kasih, Sasi. Bagus tengok dia dah cakap mendapat pendidikan sama seperti kanak-kanak lain. Mereka pun pergi ke sekolah. Betul. Di sekolah saya kanak-kanak orang asli ramai yang datang belajar dan mereka dapat macam ada allowance khas untuk mereka datang ke sekolah. Kemudahan pengangkutan disediakan untuk mereka datang dan pergi ke sekolah supaya tak menjadi masalah Kita lihat jawapan di sini yang disebutkan oleh Shashi. Satu, mendapat pendidikan, kemudian mendapat semua kemudahan infrastruktur. Mereka dapat laptop, mereka dapat apa yang kita panggil tu
handphone, tablet, semuanya mereka dapat Sama supaya dengan mereka kita. pun boleh belajar dan mereka juga boleh memiliki tanah asal dan tanah mereka tidak boleh dirampas atau tidak boleh dibeli oleh orang lain. Mengikut perkara Okey, 153. itu. Kita lihat pula soalan B sebab struktur 10 markah 10 ya. markah, Tadi 3 markah, sekarang kita lihat 4 markah. Berikan alasan mengapa hak orang asli perlu pertahankan. Okey? Siapa nak membantu menjawab? Silakan anak murid cikgu. Siapa Wishali pula boleh? Saya nak tolong cikgu. Ya, Okey, Wishali. tolonglah kita orang kat Tolong sini. Wishali. Okey. Tolong jawab. Ya, Wishali. Silakan. Mereka mempunyai hak yang sama seperti penduduk pribumi lain di negara ini, cikgu. Seterusnya, mereka juga adalah penduduk asal negara ini. Selain itu, kerajaan dan pihak berkenaan mempunyai peranan untuk menjaga hak dan kebajikan mereka dan akhir sekali memberi peluang untuk mereka menonjol dalam pelbagai bidang sehingga mengharumkan nama negara kita, cikgu. Itu saja. Ya, terima kasih ya Wishali. Saya suka yang keempat itu, memberi peluang untuk mereka menonjol ya. Memang betul lah, ramai anak orang asli yang menonjol berpotensi dan mereka mencipta sejarah ya di Malaysia. Betul. Dengan mencapai kejayaan-kejayaan yang mengagumkan ya. So kalau kita tak bagi peluang, kita pun tak tahu ya. Kita selalu fikir mereka ni tak ada pengalaman, tapi kita memang dan juga cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak orang asli mendapati mereka mempunyai kemahiran yang jauh lebih bagus daripada anak-anak bandar ya. Kita perlu cungkilkan dan garap potensi mereka, Ya, cikgu. ya, bagus ya Wishali. Untuk 4 markah kamu dah beri 4 poin ya. Kita lihat pula soalan yang berikutnya. Apakah perasaan anda apabila melihat hak orang asli terus terpelihara? Huraikan perasaan anda. Ini satu bentuk soalannya. Siapa nak jawab? Perasaan anda 4 markah. Kirtika, silakan. Ya, Kirtika. Saya berasa bangga, cikgu, kerana semua PA menerima, memahami dan menghormati golongan ini. Selain itu, orang asli mempunyai hak untuk menyeria dengan kehidupan mereka. Mereka boleh meningkatkan taraf hidup dengan adanya peluang pendidikan. Seterusnya, kepentingan orang asli dijaga oleh jurutan khas setiap masa. Itu saja, cikgu. Okey. Terima kasih. Yang jabatan yang menjaga hak orang asli ya, memang kita ada satu jabatan yang menjaga kebajikan hak orang asli. Tadi kita dah lihat juga ya dalam trivia kita lihat. Jadi saya suka ayat yang pertama tu. Pertama kita perlu menerima. Kita perlu menerima mereka mempunyai hak. Betul. Bila dah menerima baru kita memahami. Kita faham. Kita kena faham. Bila faham baru kita menghormati. Semua perkara dalam hidup ini kita akan terburu-buru kalau kita tak boleh menerima. Betul. Contohnya, mengapa orang apa hak orang agama Hindu makan vegetarian pada hari Jumaat? Fahami dulu, tanya mengapa you makan vegetarian hari Jumaat? Bila dah faham, bila dah tak terima, lepas tu kita faham dan kita menghormati. Okey, jadi ini adalah soalan struktur untuk hari ini ya. Jadi anda nak tambah apa-apa? Jadi cikgu, berdasarkan jawapan mereka tadi, jawapan Wishali, Kirtika dan juga Sasi, cikgu, berapa ganjaran untuk ketiga-tiganya? Mereka dah menjawab semua soalan dengan bagus ya. Jadi saya rasa memang layak untuk mendapat 5 bintang hari 5 ini. bintang lagi, markah pun berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Wah, okey, itulah dia penerangan Cikgu Devi berkenaan dengan hak dan tanggungjawab warga negara Malaysia. Kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM untuk pendidikan moral bersama dengan saya Irfan Syahmi dan Cikgu Devi. Kala Devi. Cikgu Kala Devi, untuk segmen kali ini apa pun diskusi kita? Baik, kita dah habis satu contoh soalan struktur. Jadi untuk pelajar, untuk murid tingkatan 5, bila mereka mengambil SPM, mereka akan menduduki 2 jenis kertas iaitu dalam soalan. Pertama ialah soalan struktur yang kita lihat tadi. Setiap soalan struktur ada 10 markah, jadi 5 struktur 50 markah. 50. Dan bahagian B pula dia ada 2
essay. 2 essay tu 20 markah, 10-10 tapi mereka pilih mana-mana 1, 6 dan 7. Dia tak boleh jawab dua-dua. Baik. Dan akhir sekali kita ada satu soalan bahagian C di mana soalan 8 dan 9, 8 20 markah dan juga soalan 9 pun 20 markah. Jadi essay 50 markah, struktur 50 markah. Jadi hari ini saya nak berkongsi sebab dalam segmen ini kita boleh berkongsi satu lagi essay sahaja. Betul. Jadi kita akan berkongsi essay yang ada 20 markah ya. Okey, kita lihat soalan kejap. Okey, panduan menjawab soalan Okey, esei. panduan menjawab soalan esei ya. Okey, yang ini kita lihat ya. Apa gambar ini ya? Siapa boleh cerita ni gambar apa? Itu gambar apa, kotak apa tu? Ada kertas dalam tu. Jacinta, apa gambar tu? Silakan Jacinta. Ya, kotak mengundi. Pandai. Belum mengundi tapi dah pandai. Dah tahu, ya? cikgu. Bagus. So ini mengundi ya. Sekarang kita semua dah pergi kan, mereka belum lagi. Belum berdaftar lagi kan kamu semua? Belum ya. Tahun depan boleh daftar dan mengundi ya. Baik. Kita lihat ya soalan ini, mengapa kita sentuh pilihan raya? Sebab ini ada dalam Sukatan Pelajaran Tingkatan Moral ya, SPM. Jadi sejauh manakah maksudnya kita lihat, kita ukur ya, sejauh manakah pilihan raya mempertahankan hak rakyat di sesebuah negara. Sebab kita dah belajar tadi, rakyat ada kebebasan bersuara. Betul tak? Kebebasan bersuara bukan saja bercakap ya, tapi tanpa bercakap boleh menunjukkan kebebasan diri mereka ya. Jadi kita akan lihat sejauh manakah pilihan raya dapat mempertahankan hak rakyat di sesebuah negara. Saya dah suruh murid-murid bersedia ya. Jadi siapa boleh menjawab? 8 markah. Silakan anak murid cikgu. Sasi. Silakan. Ya, Sasi. Terima kasih cikgu. Pilihan raya mempertahankan hak rakyat di sesebuah negara dengan memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih pucuk kepimpinan 5 tahun sekali. Ya. Selain itu, rakyat dapat menilai prestasi setiap pemimpin sebelum membuat pilihan. Itu kebebasan, Seterusnya, ya. rakyat berpeluang memberi pandangan tentang kepimpinan semasa sesi calon bertemu rakyat. Begitu juga, rakyat diberi cuti untuk pergi mengundi. Itu sahaja, cikgu. Okey. Mungkin ada yang nak menambah? Tambah kuah sikit. Silakan. Ya. Saya, cikgu. Ya, Jacinta. Selain yang disebutkan oleh Sasi, rakyat harus diberikan kemudahan pengangkutan ke tempat mengundi. Selain itu, undi raya adalah rahsia dan kita tidak perlu risau tentang siapa yang kita mengundi. Akhir sekali, rakyat tidak boleh dipaksa untuk mengundi sesiapa pun. Itu saya, cikgu. Okey. Lihat Irfan ya, murid-murid sekolah ya diberikan pendedahan tentang proses pilihan raya dan juga apa hak dan tanggungjawab kerana selepas ini mereka akan masuk ke dalam kumpulan yang akan membuat pilihan ya. Dan kita lihat apakah jawapan yang diberikan tadi ya, memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih pucuk kepimpinan. Kita tak boleh dipaksa ya, walaupun memang berlaku kempen-kempen dan sebagainya. Pilihan saya, hak saya. Itu yang kita sebut hak. Siapa saya nak pilih, saya tak perlu beritahu kepada anggota keluarga saya pun. Betul. Saya tak perlu beritahu suami saya ke anak saya ke, ataupun saya tak boleh paksa keluarga saya, okey saya nak kamu mengundi. Memang tak boleh ya. Ini tidak dibenarkan. Dari segi undang-undang tidak dibenarkan ya. Jadi kita boleh memilih pucuk pimpinan dan kita boleh membuat begitu dengan 5 tahun sekali. Pilihan raya kita selalunya 5 tahun sekali kecuali ada kes-kes kecemasan dan sebagainya. Kemudian rakyat sendiri boleh menilai prestasi setiap pemimpin sebelum membuat pilihan ya. So ini yang satu lagi penting, dan rakyat berpeluang memberi pandangan kalau tak puas hati. Encik Irfan nak bertanding, boleh tak kita komen? Jadi kita beri peluang ya untuk ini yang kita kata hak ya. Dan kemudahan cuti, kita dapat cuti, kemudian pengangkutan ada yang sediakan, dan kita boleh undi kita rahsia, tak ada orang tahu dan tak boleh dipaksa ya untuk mengundi sesiapa pun ya. Dan kita lihat pula untuk jawapan yang memerlukan nilai ya. Berdasarkan nilai universal, bincangkan cara-cara rakyat melaksanakan tanggungjawab semasa pilihan raya diadakan. Siapa boleh jawab? Nilai universal. Ya, Jasin. Nilai universal yang boleh diamalkan ialah bertanggungjawab, kebebasan dan hormat. Cara-cara melaksanakan tanggungjawab semasa pilihan raya diadakan ialah mendaftar sebagai pengundi sebelum tarikh mengundi. Selain itu, rakyat perlu keluar mengundi awal pada hari mengundi. Ya. Rakyat mesti membawa kad pengenalan diri untuk mengundi. Rakyat tidak boleh membawa barang larangan seperti telefon bimbit. Itu satu cerita.
Terima kasih. Belum mengundi pun dah tahu cikgu kan? Pernah bawa telefon bimbit tak boleh bawa Tak masuk boleh, kan? cikgu, tak Memang boleh bawa tak masuk. boleh. Dilarang sama sekali. Okey, ada yang nak menyambung ke? Silakan sambung sikit lagi. Saya, Wishali. cikgu. Ya, Sila. Wishali. Selain daripada ketika kata tadi, ada juga beberapa cara-cara rakyat boleh melaksanakan tanggungjawab semasa pilihan raya diadakan, cikgu. Antaranya, tidak boleh memakai pakaian, rencana atau logo yang melambangkan mana-mana parti. Tak boleh. Seterusnya, kita juga tidak boleh berkempen atau memancing undi untuk berada dalam barisan mengundi. Selain itu, kita harus mengikut semua haraan semasa berada di tempat mengundi. Hari sekali, kita tidak boleh dan harus mengelakkan bergaduh di tempat mengundi, cikgu. Itu Okey, jangan bergaduh cikgu. Jangan pancing undi. Ini pancing undi ni maksudnya kita jangan nak kata nanti you pergi, you masuk, you pilih. Tak boleh. Memang perlu diam. Saya ingat lagi masa kita beratur, mereka beritahu jangan bising, jangan bergaduh. Okey, jangan komen-komen. Beratur saja pergi dan terus laksanakan tugas dan balik terus ke rumah ya. Jadi ini juga penting ya untuk kita tahu ya, kerana ramai akan bawa handphone. Bukan satu ya, bawa telefon bimbit sampai 3 4 nak letak dekat mana. Suruh letak dekat mana-mana mereka tak suka. So sebelum kita pergi, pakaian pun satu aspek ya, berpakaian dengan sopan satu. Kemudian tak boleh pakai logo dan sebagainya. Jangan pakai lambang parti. So itu yang penting ya. Jadi kita dah lihat ya bagaimana kita menjawab soalan esei. Yang ini 12 markah. Jadi nilai dapat 2 markah ya. Yang lain huraian murid boleh menambah ya. Jadi mereka boleh menambah cara huraian dan sebagainya ya. Ini adalah skema untuk esei ya. Sekarang kita lihat. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, saya nak buat satu ujian kepada murid-murid saya. Ujian kepada murid. Okey, ujian apa tu cikgu? Kita nak lihat apakah mereka faham. Senyum-senyum tapi tak maksud mereka faham apa yang kita jawab. So, setakat ni kita dah bagi 5 bintang untuk semua pembentangan mereka. Jadi saya nak buat satu macam kuis pendek lah. Kuis pendek untuk murid-murid ni sama ada mereka faham apa yang telah dia pelajari setakat ini. Dan untuk itu cikgu dah sediakan ya envelope ataupun ada kertas warna yang mengandungi soalan-soalan. Okey, saya suka 4 warna ni ya. Tengoklah. Ada warna biru, kuning, hijau, saya suka merah. warna-warna ni. Jadi murid perlu memilih ya warna ya. Okey, saya nak Sasi lah dulu. Sasi nak pilih warna apa Sasi? Warna apa yang saya suka? Saya pilih warna kegemaran saya, warna biru, cikgu. Warna biru. Sama dengan baju dia, cikgu. Okey, macam mana warna biru ni? Kita lihat ya soalan dekat warna biru ni ya. Berdebar pula. Okey, saya baca dulu nanti saya tunjuk ya. Dengar ya. Kamu kena beritahu apa hak dan tanggungjawab. Keempat-empat soalan ni dia menyentuh tentang apa yang mereka belajar tadi. Apa hak dan tanggungjawab yang dibincangkan ya. Simon ya. Simon membeli rumah banglo. Okey. Mewah, rumah banglo mewah 3 tingkat. 3 tingkat. Tapi dengan wang simpanan gajinya. Baik. Okey, jadi dia telah membeli banglo 3 tingkat dengan wang simpanan. Jadi apa hak atau kebebasan yang dia gunakan? Ya, Sasi. Cikgu, Simon menggunakan kebebasan diri iaitu memiliki harta. Ya, bagus. Tepat. Tepat sekali. Ini memang lengkap lah. 5 star, 5 bintang ya. Bagus Sasi ya. Ya, seterusnya. Siapa nak buat pilihan yang kedua? Angkat tangan dulu siapa? Siapa? Okey, Jacinta. Nak warna apa tu? Jacinta warna apa? Warna merah. Saya dah agak dah. Memang peminat warna merah. Jacinta, soalan kamu ialah setiap warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas perlu mendaftar sebagai pengundi dan boleh mengundi semasa pilihan raya. Apa hak dan tanggungjawab? Ya, silakan. Ini berkaitan dengan perkara 8 kesamarataan bagi semua rakyat dan juga perkara 10 kebebasan bercakap iaitu bersuara. Wah, Bagus. dia bagi 2 perkara cikgu, 8 dan 10. So nak bagi 10 ke 5? Kita bagi 5 lah. Maksimum 5. Kita kan sama rata cikgu. Ya, kesamarataan. Okey, siapa seterusnya cepat? Pilih warna. Ketika. Okey, Ketika nak warna apa? Hijau Antara ke dua kuning? ni. Ada 2 lagi. Hijau, cikgu. Hijau. Dia okey. minat hijau. Okey, cikgu baca soalan dia Ketika. Seorang lelaki dijatuhi hukuman bunuh kerana telah mendera isterinya sehingga maut. So dia jatuhkan hukuman apa? Apa yang berlaku di sini? Apakah haknya? Ya. Kebebasan diri seseorang itu hanya boleh diambil nyawanya mengikut undang-undang sekiranya dia bersalah.
Betul kan? Betul. Dia bersalah kerana didera isteri dia sehingga Sehingga- isteri dia meninggal dunia. Jadi memang kita boleh gunakan kebebasan diri. Bagus ya. Susah soalan ni sebenarnya Betul. tau. Kena Tapi pelajar fikir luar boleh kotak sikit. jawab. Bagus. Tinggal satu sajalah. Tak Siapa lain, yang tak belum jawab bukan. tadi? Vishali warna kuning. Vishali, kamu Saya, manjat. cikgu. Okey. Right, soalan kamu, rakyat Tak Malaysia apalah. bebas menganut agama masing-masing dan meraihkan perayaan keagamaan mereka. Apa hak dan tanggungjawab? Perkara berapa ni? Dia kena sebut. Daripada pandangan saya, cikgu, ini adalah berkaitan dengan kebebasan diri, iaitu hak untuk menganut agama masing-masing, cikgu. Boleh? Boleh. Memang Saya kebebasan terima. diri ya, hak untuk menganut agama dan melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai penganut agama dengan meraihkannya. Ya. Okey, bagus. Jadi Bagus kita dah semua. bagus ya. Wow. Semua orang boleh dapat Berapa cikgu? 5 bintang. 5 bintang. Tahniah semua. Berikan tepukan. Tahniah. Semua cukup hebat, Kan cukup saya dah bertenaga. cakap mereka ni Ya. memang bagus ya. Kan, cikgu. Okey. Jadi kita dah lihat ya, ini cara cikgu-cikgu juga boleh menguji ya murid-murid, dan kita sampai kepada nak masuk pada kesimpulan, ya. cikgu, dan nak Baik, habis masa kesimpulan kita. apa yang Sila. kita belajar hari ini ialah tentang setiap rakyat Malaysia mempunyai hak, dan hak ini telah pun termaktub dalam perlembagaan Saya setuju. Malaysia dan didukung oleh undang-undang ya. Jadi Baik. tidak ada seorang yang boleh menceroboh atau menidakkan hak tersebut. Hak untuk apa-apa sahaja, tetapi orang yang dapat hak itu perlu mengikut peraturan juga. Betul, cikgu. Dan bila kita ada hak tersebut, kita perlu menggunakan hak kita dengan penuh bertanggungjawab. Jawab. Kalau kita ada hak untuk mengundi, kita pergilah mengundi. Okey, kalau kita ada hak untuk mendapat pendidikan, kita pergilah untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kesimpulannya, janganlah abaikan hak tersebut kerana Malaysia adalah sebuah negara yang telah memberi kebebasan kepada semua rakyat untuk melaksanakan apa-apa sahaja yang mereka suka, tapi mengikut batasan. Betul. Hak kita, tanggungjawab kita. Terima kasih cikgu. Dan sekarang ni mungkin cikgu boleh berikan prestasi keseluruhan murid cikgu yang cemerlang hari ini bagaimana? Okey, saya dah memang dari tadi saya dah cakap ini anak murid pilihan saya, memang orang kata intan berlian. Ya. Jadi memang saya akan bagi 5 mata diamond, dan saya boleh bagi mereka 5 mata lengkap untuk setiap orang. Syabas ya. Syabas semua. Tapi Tahniah. jangan lupa ya, Boleh tersenyum riang. jangan lupa kita boleh mendapatkan bahan-bahan dan sebagainya yang kita bentangkan hari ini dan juga sebagainya dalam pelantar delima ya KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sebab itu adalah satu platform untuk murid-murid mendapatkan banyak ilmu ya. Betul, Dan guru-guru juga boleh mendapat banyak perkara daripada pelantar tersebut ya. Baik, terima Delima. kasih saya ucapkan kepada Cikgu Kala Devi dari SMK Engku Hussein Semenanjung Selangor, dan tahniah juga kepada murid-murid yang cukup cemerlang hari ini. Kita ada Jacinta Sasi, Kritika dan juga Vishali, dan terima kasih juga kepada Cikgu Nur Ilda selaku juru besar syarikat kita pada hari ini. Kita mengharapkan semua perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye.